satu benda yang Nabi Adam diajar adalah apa yang dia panggil ilmu nama-nama. Ini kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, saya ni tak menghafal ayat, tapi saya ingat cerita kan, bila diciptakan makhluk Adam itu, lalu Allah kata, Allah berfirman mahu menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Lalu malaikat bertanya, dia kata, engkau mahu menciptakan makhluk yang membuat kerosakan sebagai khalifah. Di situ sebenarnya ada satu rahsia, sebab ada ulama mentafsirkan ini, kita yang lebih pada kitab kesufian, bahawa bila malaikat berkata begitu, engkau mahu menjadikan makhluk yang merosakkan sebagai khalifah, maksudnya pernah wujud makhluk seperti manusia ni. Mungkin tidak sesempurna ciptaan Adam di syurga, tapi pernah. Yang itu ada cerita dalam kitab tasawuf. Jadi kalau orang tak percaya, itu yang akan persoalkan. Tapi sebetulnya itu yang boleh menjawab persoalan kenapa dari segi temuan fosil atau tulang ada manusia kata 100,000 tahun dulu. Itu yang boleh menjawab, Kemudian tapi manusia yang versi lama ni dia tak jadi khalifah. Dia mula dengan Nabi Adam. Jadi bila malaikat bertanya begitu, Allah pula diuji balik malaikat. Tu ada ya. Okey. Mungkin ada nak mengenalkan, tak apa terus jadi bila selepas malaikat mempersoalkan begitu, maka Allah menguji malaikat. Dia kata, bagi tahu nama benda-benda. Saya pun tak tahulah benda apa yang dimaksudkan. Ada orang mentafsirkan sebagai nama-nama Allah, Ismul Azam dan sebagainya. Ada yang mentafsirkan nama batin benda-benda yang wujud. Maka malaikat tak tahu, dia tak dapat, dia kata tak tahu. Kemudian Allah kata, Nabi Adam sebut nama-nama benda itu. Maka Adam pun menyebut. Bila Adam menyebut tu satu persatu, kemudian malaikat pun berkata, Subhanallah. Ini saya ingat sangat, sebab orang bagi ayat ni untuk saya masa saya mencari solusi lalu. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada ingat tahu ayat tu. Ayat tu maksudnya malaikat berkata, Maha suci engkau, sesungguhnya kami cuma tahu apa yang kau beritahu. Kalau ayat tu, kalau orang buat solat istiarah, baca. Dan dulu saya diajar, masa saya tengah menggagau nak cari asal-usul sendiri, ini ayat-ayat yang boleh menimbulkan petunjuk. Jadi dari situ kita tahu bahawa Nabi Adam tu sudah dia beri ilmu. Dan bila turun ke bumi tu, dia dah cukup sifat untuk mengambil jadi khalifah. Jadi kalau kita nampak daripada persenjataan Al-Quran, Nabi Adam turun, dia bukan baru nak belajar buat api, dia bukan baru nak belajar buat baju. Dia ilmu dia dah ada, dia cuma nak pakai je apa natural resource yang dekat bumi. Jadi kalau kita nampak perspektif tu, kita akan nampak, kalau orang cakap kenapa zaman dulu pernah wujud tamadun-tamadun yang hebat, kita belajar dari segi sejarah barat pun susah nak menjawab, nak buat piramid tu macam mana. Zaman sekarang pun orang tak kerti macam mana nak buat bangunan besar macam piramid dengan batu nak mengangkat itu. Dia bayangkan, kalau teknologi zaman tu 20 tahun nak buat piramid ni, orang buat ngangkat. Itu belum cerita lagi pasal bangunan yang zaman Nabi Sulaiman jin buat ke apa kan. Jadi itu kalau kita tak boleh bayangkan, sebetulnya pernah wujud teknologi yang lagi hebat zaman dulu, tapi dihancurkan dan manusia bermula kembali. Jadi saya nak tunjuk alam Melayu dan benua Atlantis yang hilang. Rasanya semua pernah dengar Putera Atlantis Pernah Okey, apa yang kita faham tentang alam Melayu? Apa yang tuan-tuan puan-puan faham tentang alam Melayu? Apa definisi alam Melayu? Ini saya terus dulu. Okey, yang biasa kita tahu Melayu, yang paling mudah sekali adalah pada Semenanjung, Tanah Melayu. Belum masuk Sabah Sarawak, Semenanjung Tanah Melayu. Kalau kita tengok definisi ini daripada peta yang bila orang barat tulis, orang kecil tulis, dia panggil Malaya. Malaya dia pakai Melayu lah. Malaya, ini yang kita tahulah. Sebab kalau kita pergi ke Indonesia, dia punya definisi dah lain. Dia orang Melayu, dia dah sempitkan skop orang Melayu tu pada orang di Sumatera tu pun tak semua. Orang Minang, orang di Palembang, Melayu Deli, Aceh dia kata lain dah. Mandaling dia kata lain, Batak dia kata lain, Jawa lagi, Sunda. Kalau tengok pembincangan di internet tu, macam kita sebut Melayu je, semua Melayu. Orang
asal keturunan Bugis ke keturunan Jawa ke Melayu. Tapi kalau bagi orang Indonesia, siapa boleh bergaduh ni? Nak kata aku Bugis, lain kan? Nak kata dia tak mau jatuh bawah Melayu, pasal pada dia Melayu tu Pulau Sumatera je, lain definisi. Okey, ni memanglah ini definisi yang kita biasa tahu. Apa itu Federation of Malaya? Oh, saya dah tekan terlebih sorry. Ini dekat sini ni tuan. Saya ada key sangkut lah ni. Agak mengganggu nampaknya. Apa kata saya balik pada komputer saya lah. Saya rasa mungkin ada key sangkut ni.